Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak ustazah tingkatan 2. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita tengok kepada bidang akidah berkaitan dengan ketaatan malaikat. Ini adalah pelajaran yang ke-12 dalam bidang akidah, iaitu ketaatan malaikat. Okey, beriman kepada malaikat maksudnya kita yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah dan dijadikan daripada cahaya. Okay, itu maksud beriman kepada malaikat. Okay, seterusnya dalil nakli, dalil daripada Al-Quran, kewajipan beriman kepada malaikat. Okay, kita tengok kepada surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Okay, maksudnya bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Okay, ini adalah dalil nakli berkaitan dengan kewajipan kita beriman kepada malaikat. Okay, di sini kita akan mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas-tugas malaikat. Okay, malaikat ada berapa? 7, 8. Oh, semua ada 10 malaikat. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama adalah Jibril, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Okey, Jibril merupakan ketua kepada para malaikat. Okey, ketua malaikat adalah Jibril. Okey, tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Okey, malaikat yang kedua, Mikail. Tugasnya adalah menurunkan rezeki, menurunkan hujan dengan sukatan tertentu dan menumbuhkan tanaman. Okey, berkait dengan rezeki, maka itu adalah tugas malaikat Mikail. Okey, malaikat yang ketiga iaitu Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Okey. Seterusnya yang keempat, Israel. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuklah nyawa dia sendiri. Okay, bila dicabut nyawa dia sendiri? Bila hari kiamat nanti. Okay, seterusnya yang kelima, Munkar. Keenam, Nakir. Okay, Munkar dan Nakir menyoal orang yang telah meninggal dunia. Okay, seterusnya malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu syurga. Manakala malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Okey, yang seterusnya malaikat Raqib. Okey, mencatat amalan baik manusia. Jika kita buat amalan baik manusia, maka malaikat Raqib yang akan catat. Okey, terakhir sekali malaikat Atid, mencatat amalan buruk ataupun jahat manusia. Jika kita buat amalan buruk, amalan yang tak baik, maka malaikat Atid akan mencatat amalan kita. Okay, itu adalah nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugas malaikat. Okay, kita tengok pula kepada tugas selain malaikat. Selain daripada tugas-tugas yang saya sebutkan tadi, malaikat juga ada tugas-tugas lain. Okay, yang pertama menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam lah macam mana arasy ni. Saya pun tak pernah tahu. Okay. Yang kedua, tugas lain malaikat adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lekang bertasbih kepada Allah. Okey, yang ketiga, membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Bila membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia ni adalah tugas malaikat lah. Okey, yang seterusnya menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Kita sebagai seorang pelajar ni datang ke sekolah ke, duduk kat rumah online ke. Jadi malaikat akan menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Jika malas nak menuntut ilmu, malaikat takkan menghamparkan sayap kepada orang tersebut. Jadi kita berebutlah untuk mendapatkan malaikat itu menghamparkan sayap kepada kita. Tak kira kat sekolah ke, tengah online ke, Kalau kita menuntut ilmu, malaikat akan menghamparkan sayapnya. Berebutlah, okey, nak dapatkan
sayap malaikat ni nak menghamparkan sayapnya. Okey, yang kelima, mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada orang Islam yang taat. Okey, orang yang taat sahaja malaikat akan mendoakan kesejahteraan dan keampunannya. Okey, kita tengok perbezaan antara malaikat dengan manusia. Okey, yang pertama perbezaan daripada aspek fizikal, yang kedua sifat, dan yang ketiga adalah tanggungjawab. Okey, kita tengok satu-satu. Fizikal. Okey, fizikal. Malaikat dicipta daripada cahaya, tidak mempunyai jantina sama ada lelaki atau perempuan, dan memiliki sayap. Okey, manusia pula dicipta daripada tanah, berjantina, ada jantina lelaki dan perempuan, dan tidak mempunyai sayap. Kalau manusia ada sayap ni pelik lah ni. Okey, yang kedua aspek sifat. Okey, sifat malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan minum, tidak mati sehingga hari kiamat. Okey, berbeza pula dengan kita manusia. Kita mempunyai nafsu seperti ingin berkahwin, nak membeli belah. Okey, itu nafsu. Makan dan minum, dan manusia akan mati pada akhirnya. Okey, seterusnya daripada aspek tanggungjawab. Okey, malaikat sentiasa taat kepada perintah Allah, tak pernah langgar dan ingkar kepada perintah Allah. Okey, malaikat juga menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala. Jadi bila malaikat melakukan ketaatan kepada Allah, mereka tak dapat balasan pahala. Okey, berbeza pula dengan manusia. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Dan yang kedua, mendapat pahala dan dosa bagi setiap tindakan. Manusia bila dia buat kebaikan akan dapat pahala, dan bila buat keburukan akan mendapat dosa. Okey, itu perbezaan antara malaikat dan manusia. Okey, terakhir sekali, hikmah kita beriman kepada malaikat. Apa yang kita akan dapat sekiranya kita beriman kepada malaikat? Okey, yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah kerana yakin kehebatannya menciptakan malaikat. Okay, yang kedua, menggalakkan seseorang sentiasa memperbanyakkan amal soleh kerana yakin malaikat mencatat segalanya. Okey, kita akan sentiasa melakukan amal soleh lah kerana kita yakin malaikat akan mencatat segala apa yang kita buat. Okey, yang ketiga, membentuk peribadi Muslim sejati dengan mentaati segala perintah Allah. Dan yang keempat, dapat menambahkan rasa gerun untuk melakukan kejahatan kerana yakin malaikat mencatat setiap apa yang kita buat. Okey, yang terakhir sekali, menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan akan dicatat dan dihisap. Okey, itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan ketaatan malaikat. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu datangnya daripada kesalahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.